Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Dr. Muhammad Farid Ravi bin Abdullah dalam Tazkirah Isra' dan Mi'raj. Saya mulakan tazkirah pada malam ini dengan mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala mengekalkan kesihatan dan kesejahteraan ke atas rakyat Malaysia dan memberi kesembuhan kepada sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan COVID-19. Nasihat saya kepada sahabat-sahabat di luar sana dan juga para jemaah yang saya kasihi sekalian ataupun sahabat andai saya, supaya teruskan menjaga higien, menjaga kebersihan diri, sanitizer jangan lupa. Kalau tak ada sanitizer di rumah pun masih tuan-tuan, perempuan atau saudara-saudara sekalian boleh membasuh dengan air yang bersih dengan menggunakan sabun dan juga penyucian tangan yang betul, cara betul. Dan begitu juga jangan lupa pakai mask. Tutup. Saya pun ada mask juga. Saya pun selalu pakai benda ni untuk pergi ke mana-mana. Pastikan benda ni ada dengan kita. Kalau tak ada pun, kita usahakan ada. Cuma yang paling penting sekali, kita kena avoid daripada berjumpa dengan ataupun kita berkumpul di tempat-tempat orang ramai ataupun hadir ke majlis-majlis tertentu. Sebab setakat hari ini nampaknya senario peningkatan kes COVID-19 ni semakin meningkat. Ini yang merunsingkan kita. Kita doakan supaya usaha yang telah dilakukan oleh pihak penguasa melalui Majlis Keselamatan Negara dan juga nasihat daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga nasihat daripada polis, dan kita juga telah dimaklumkan bahawa pihak tentera pun akan terlibat sekali untuk memantau dan juga membantu masyarakat dalam proses mempertingkatkan lagi kesedaran supaya kita benar-benar berjaga-jaga. Kalau kita tidak memberi kerjasama, barangkali kita akan berhadapan dengan situasi yang lebih mencemaskan lagi. Bayangkan baru satu hari kita tak dapat, baru sekali kita tak dapat pergi solat Jumaat, kita dah rasa runsing, kita dah rasa sempit dada. Bayangkan kalau keadaan ini berterusan. Namun demikian, kita percaya kebijaksanaan yang ada pada tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat sekalian, tolonglah sampaikan, tolong nasihatkan kepada sahabat andai kita, teman dan juga jiran tetangga kita agar menjaga diri masing-masing. Baik, itu mukadimah. Tanpa kita membazir masa tu, memberi pengisi, kita nak ambil kesempatan ini untuk kita memperingati balik peristiwa Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, memang program penuh kan di masjid-masjid, di surau-surau. Saya pun jadual saya banyak dah kena cancel. Dalam negara, luar negara banyak dah kena cancel disebabkan COVID-19. Itu tak jadi isu. Yang penting kita semua kembali sihat, kembali aman daripada wabak ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra', a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menjalankan hamba-Nya di malam hari daripada Masjidil Haram menuju ke Masjid Al-Aqsa. Yang mana Masjid Aqsa itu persekitarannya kami berkati. Hawlahu alladhi barakna hawlahu. Allah Subhanahu wa taala beritahu Allah telah memberkati Masjid Aqsa, Al-Aqsa dan juga persekitarannya. Dan yang paling penting pula, Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang perjalanan daripada Masjidil Haram pergi ke Masjid Aqsa. Allah telah memperlihatkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam linuriyahu min ayatina. Diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Saya ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk perhatikan
penghujung surah An-Nahl. Sebab surah Al-Isra adalah surah yang datang selepas surah An-Nahl. Surah An-Nahl adalah surah lebah. Lebah ni apa tabiat dia? Lebah ni tabiat dia terbang, mencari madu, mengumpulkan madu dan memberi hasil kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan bahawa madu ini adalah salah satu makanan yang fihi syifa. Di dalam madu itu ada penyembuh. So, kita ambil kesempatan juga dalam suasana COVID-19 ini lazimkan makan madu. InsyaAllah kita bancuh madu pagi-pagi, kita minum. Setiap seorang kita minum. Di rumah kita barangkali ada madu, kita bancuh, kita minum. Bagi anak-anak kita semua makan. Sebab kita juga dimaklumkan bahawa kalau badan kita sentiasa warm, panas, barangkali untuk virus itu melekat atau virus itu singgah lama dalam badan kita ni, barangkali dia boleh avoid. Ini salah satu ikhtiar lah tuan-tuan. Perlu dibuktikan secara saintifik, tapi kita yakin bahawa madu itu ada penyembuh. So, kenapa surah An-Nahl ini di hujungnya Allah Subhanahu wa taala memberi satu gambaran. Di hujung surah An-Nahl beri satu gambaran sebelum kita mulakan surah Al-Isra. Begini. Bila kita belajar tafsir, dalam tafsir kita mesti melihat kesinambungan daripada satu surah ke surah yang lain. Kenapa surah Al-Baqarah dulu? Kenapa selepas surah Al-Baqarah surah Ali Imran? Kenapa sebelum surah Al-Baqarah surah Al-Fatihah? Kenapa sebelum surah itu surah ini? Kenapa sebelum ayat yang ketiga Allah Ta'ala sebut begini dalam ayat kedua? Kenapa ayat keempat begitu Allah Ta'ala sebut berbeza dengan ayat ketiga? So kita nak lihat kesinambungan di antara surah dengan surah dan juga kesinambungan di antara ayat dengan ayat yang lain. Ini dipanggil sebagai ilmu munasabat. Salah satu ilmu yang tidak boleh diketepikan di dalam kita mempelajari tafsir. So, mesti kita kena lihat di antara kaitan. Dia jangan ada yang berkata, Allah Ustaz, ya, ayat sebelumnya, selepasnya, begitu dan begini. Iaitu memang semua hak Allah Subhanahu Wa Taala. Ikut Allah lah nak turunkan bagaimana. Yang tu saya pun tahu. Tapi bukan itu saya nak fokuskan. Yang kita nak fokuskan ialah apa keistimewaan. Saya selalu sebut bahawa mustahil satu ayat dengan satu ayat lain tak ada kaitan. Mustahil dalam Quran ini ada satu huruf, ada satu perkataan yang tak ada maksud yang tersurat ataupun tersirat. Mustahil. Mustahil. Tapi kalau ada orang kata, tak apalah Ustaz, ini Allah, ini membantutkan proses kita untuk menyelongkar dan juga mengkaji kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat ujung dalam surah An-Nahl, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang yang bertakwa dan juga bersama orang yang melakukan kebaikan. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Ayatnya begitu bunyi. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah bersama orang yang bertakwa dan Allah bersama orang yang melakukan kebaikan. Baik. Apa kaitan ayat itu dengan pangkal surah Al-Isra? Kaitannya, cuba tuan-tuan lihat. Bila Allah Ta'ala sebut, Innallaha ma'al ladzina taqaw. Allah bersama orang yang bertakwa. Saya nak tanya satu soalan, simple aja. Ada tak manusia yang lebih baik takwanya daripada Nabi Muhammad SAW? Ada tak siapa-siapa atas dunia ni yang takwanya lebih baik daripada takwa Nabi Muhammad SAW? Semua akan cakap tak ada. Sebab Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Ana atqakum lillah. Aku yang paling takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak, masakan kaki Nabi bengkak, masakan tempat sujud Nabi basah dengan air mata, masakan Nabi sanggup buat apa saja untuk umat, masakan itu, masakan ini. Luar biasa Nabi Muhammad. Jadi nak tahu takwa Nabi SAW, tidak ada siapa yang dapat menandinginya. Satu. Keduanya, muhsinun, yang suka buat kebaikan. Ada tak sesiapa yang lebih baik sifat ihsannya daripada Nabi Muhammad SAW? Nak tahu sifat ihsan ni senang. Tuan-tuan lihat, di keliling kita ni, banyak benda yang sayang dengan kita, yang suka pada kita.
Kadang-kadang kita minta maaf lah, kucing dengar suara kita, kucing lari. Bunyi tapak kaki kita, kucing dah lari. Tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila sahabat buatkan tempat duduk Nabi yang baru. Jadi Nabi tak duduk tempat duduk yang lama. Jadi maksudnya Nabi ni ada tempat duduk biasalah. Nabi dibuat daripada batang tamar. Jadi sahabat-sahabat potong, buat elok kerusi Nabi SAW. Di situ Nabi duduk. Jadi kerusi tu dah lama. Jadi bila dah lama, sahabat buat yang baru. Bila sahabat buat yang baru, Nabi Muhammad duduk di kerusi yang baru. Nabi tak duduk di kerusi yang lama. Tuan-tuan, Nabi duduk di kerusi baru. Kerusi lama tu menangis. Kayu itu menangis. Esakan kayu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengar. Baginda segera menuju ke arah kerusi lama tu. Baginda usap-usap kerusi tu, nak baginda pujuk dia. Tengok, kayu yang kering pada fizikalnya, yang kita lihat macam tak ada function, tapi dia ada perasaan. Dia sayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Unta datang menangis kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi cerita-cerita bagaimana persekitaran Nabi Muhammad ni, jangankan malaikat Allah saja yang sayang, persekitaran semua yang Nabi sentuh, semua tu sayang. Sifat ihsan Nabi mengatasi segala sesuatu. Saya nak ambil satu cerita lain. Masa Nabi SAW pergi berhijrah. Dalam hijrah Nabi SAW, setelah 3 hari 3 malam Nabi berada di Gua Thur. Baginda tinggalkan Gua Thur. Baginda bergerak dengan Abu Bakar Siddiq. Dalam perjalanan, Rasulullah dengan Abu Bakar rasa lapar. Masa lapar, Rasulullah kata, "Ya Bakar, kita dah lapar dah ni. Mana kita nak cari makanan?" Tak apa Rasulullah, kita jalan lagi. Jalan. Nampak hujung di lembah sana, ada beberapa kemah Badui. Rasulullah kata, Bakar, ada kemah lah. Jom kita singgah. Kalau ada apa-apa yang boleh kita jadikan sebagai bekalan. Jadi Abu Bakar kata, jom Rasulullah. Pergilah Abu Bakar dengan Rasulullah ke kemah tersebut. Sampai di kemah tersebut, ada seorang wanita tua. Jadi Rasulullah SAW bertanyalah kepada ibu tu, "Wahai ibu, kami ni dalam perjalanan menuju ke Madinah, ke Yasrib. Kami lapar. Ada tak apa-apa bekalan untuk kami makan?" Ibu ni kata, minta maaf, saudara, tak ada apa-apa untuk disajikan kepada saudara berdua. Tak ada apa-apa. Jadi Rasulullah kata kepada ibu tu, "Kau ada unta ke? Ada kambing? Ada kambing milik ibu yang boleh kami perah susu dia?" Ibu tu kata, "Allah minta maaf lah wahai anak muda. Kambing kami sudah dibawa oleh suami aku pergi mengembala." Wanita itu nama dia Ummu Ma'bad. Jadi Ummu Ma'bad kata, Abu Ma'bad telah membawa kambing-kambing untuk digembala. Sudah pergi jauh bergembala. Jadi tak ada kambing untuk diperah susu. Tak ada bekalan untuk makan dan tak ada kambing untuk diperah susu. Jadi apa pun tak ada. Rasulullah tengok di keliling kemah tu. Nah, di hujung kemah Ummu Ma'bad ada seekor kambing. Ada seekor kambing. Rasulullah kata pada Ummu Ma'bad, "Wahai ibu, ada kambing di hujung kemah tu. Boleh tak ibu izinkan saya untuk perah susunya?" Ummu Ma'bad kata, tak boleh. Sebab kambing itu kambing yang sakit. Dan sebab itu kambing itu ditinggalkan oleh suamiku, tidak dibawa gembala sebab dia tak sihat. Jadi dia duduk aja di situ di hujung kemah. Nak berdiri pun tak larat kambing tu. Jadi Rasulullah beritahu lagi pada Ummu Ma'bad, "Izinkanlah saya wahai ibu biar saya perah susunya." Ummu Ma'bad kata, "Dari mana saudara nak perah susu dia? Kambing tu sakit, nak berdiri pun tak larat. Tengok badan dia kurus kering. Wahai ibu, mohon sangat izinkanlah saya nak perah susunya." Pujuk. Ummu Ma'bad kata, "Silakanlah." Rasulullah pergi dekat kambing tu. Rasulullah usap belakang kambing tu. Kambing tu memang kurus, tak larat nak berdiri. Tengah duduk di hujung kemah. Rasulullah pegang belakang kambing tu. Rasulullah usap. Rasulullah kata, Ana Rasulullah. Dengar je kambing tu perkataan yang keluar daripada bibir Rasulullah. Ana Rasulullah. Berdiri kambing tu.
Rasulullah pegang Rasulullah pegang perut kambing tu, lalu tanpa semena-mena susu itu menjadi penuh pada tubuh kambing. Rasulullah beritahu kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, pergi minta inak ataupun minta bejana, aku nak perah susu. Rasulullah pun perah susu penuh satu besin. Rasulullah pun bagi pada Abu Bakar untuk minum. Abu Bakar, nah, minum dulu. Minum wahai Abu Bakar. Abu Bakar kata, Rasulullah lah minum. Rasulullah minum lah dulu. Rasulullah, takkan saya. Rasulullah minum. Rasulullah kata, kamu minum dulu wahai Abu Bakar. Tengok, Rasulullah dengan Abu Bakar ni apa hubungan dia? Rasulullah adalah menantu, Abu Bakar adalah bapa mertua. Tengok bagaimana menantu jaga bapa mertua tu, tuan. Masya Allah. Sayangnya menantu kepada bapa mertua. Caknalah dengan bapa mertua di rumah tu kepada siapa yang ada bapa mertua. Saya, bapa mertua saya sudah meninggal. Semoga Allah rahmati beliau yang ada bapa mertua. Jaga elok. Bapa mertua ni, dia martabat dia seperti ayah kita juga. Jadi Rasulullah bagi pada Abu Bakar. Abu Bakar minum wahai Abu Bakar. Di atas desakan Rasulullah, Abu Bakar pun minum. Tak berapa kenyang lagi. Baik kat Rasulullah. Rasulullah kata, tak kenyang lagi tu, minumlah. Abu Bakar minum. Abu Bakar bagi kat Rasulullah. Rasulullah kata, minumlah lagi. Tuan-tuan, Abu Bakar minum. Tuan-tuan tahu, dalam keadaan Abu Bakar minum susu tu, 3-4 kali ulang minum susu tu, Rasulullah SAW yang sedawa. Unik kan? Hari ni kita cakap, kalau saudara makan macam saya dah makan. Ini Rasulullah SAW, bila Abu Bakar minum susu, Rasulullah yang sedawa. Ini persahabatan, sifat ihsan. Sifat ihsan yang ada pada Nabi SAW, belas kasihan. Sebab itu sifat ihsan ni penting. Dalam suasana COVID ni, COVID-19 ni, kita minta sifat ihsan daripada masyarakat Malaysia ni. Ihsan, belas ihsan lah. Kalau ada ciri-ciri, ada simptom-simptom yang pernah ada bergaul dengan orang yang pernah ke overseas, orang pergi overseas balik, buatlah penyaringan, buatlah medical check up. Begitu juga dengan sahabat-sahabat kita yang hadir dalam perhimpunan tabligh, begitu juga semua yang ada berkaitan, yang ada pergaulan. So kena ada sifat ihsan. Fama jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Tidak ada balasan ihsan itu melainkan ihsan. Orang yang ihsan di dunia, Tuhan kata balasannya ihsan. Ihsan, kemuncak ihsan Allah Subhanahu wa taala ke atas kita ialah Allah beri kita syurga. Itu kemuncak ihsan, belas kasihan Tuhan pada kita, Allah bagi kita syurga. Sebab pastinya Allah tidak mahu kita dicampakkan ke dalam neraka, tuan-tuan. So dua ciri ini, sifat muttaqi, sifat muhsin. Nabi Muhammad SAW ada sifat takwa yang sangat tinggi. Nabi Muhammad SAW juga ada sifat ihsan yang sangat tinggi. Disebabkan dua ciri ini mendominasi perwatakan Rasulullah SAW, maka layaknya baginda dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Kalau kita baca, tuan-tuan, kan, Inna Allah ma'al ladhina attaqaw wal ladhina hum muhsinun. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla. Sampai akhir ayat. Dia macam sambung tu, cantik dia punya sambung. Sesungguhnya Allah bersama orang yang bertakwa, paling baik takwanya bersama orang yang paling baik. Sifat ihsannya maha suci Allah yang menjalankan hambanya di malam hari. Nabi Muhammad dapat satu penghormatan, satu pengiktirafan yang sangat luar biasa. Selepas baginda memperlihatkan sifat takwa, memperlihatkan sifat ihsan, Tuhan kata, mari Muhammad, aku jalankan kau. Untuk lihat benda yang tidak pernah dilihat oleh siapa-siapa. Untuk melalui satu rihlah ilahiyah,
satu perjalanan yang syarat dengan nilai-nilai ketuhanan untuk perlihatkan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Ayo Muhammad, aku gembirakan kau dengan perjalanan. Biasa kita dengar kan peristiwa Isra Mi'raj ini adalah berlaku pada tahun kesedihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kesedihan yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kesedihan yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah disebabkan kehilangan dua benda. Pertama sekali, kehilangan isteri yang tersayang Khadijah binti Khuwailid. Yang kedua, kehilangan bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu Abi Talib. Isteri baginda yang pertama Khadijah binti Khuwailid. Allahu Akbar. Kalau nak cerita mengenai Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid, kita kena buat siri lain. Nak cerita orang hebat-hebat ni tak cukup sekejap tuan-tuan. Masya Allah, wanita yang pertama yang jatuh hati pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ditakdirkan Allah menjadi isteri kepada insan yang terpilih yang sangat hebat, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dapat seorang wanita yang penyabar, seorang wanita yang hebat, seorang wanita yang perwatakan dia, ciri dia memang luar biasa, layak menjadi isteri Nabi yang pertama. Walaupun agak berumur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kematangan yang ada pada Khadijah itu telah membantu baginda merealisasikan kerja-kerja dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam. Satu benda dalam manaqib, ya, bila baca Sahih Bukhari, dalam Sahih Bukhari cerita mengenai manaqib. Manaqib apa? Manaqib maksudnya menceritakan mengenai kedudukan dan juga kepribadian seseorang ini. Tapi dia letak manaqib ni dengan kata-kata yang cantik lah. Maksudnya akreditasi yang diberikan kepada sahabat-sahabat tertentu dan juga isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tertentu. Jadi disebut manaqib. Dalam kitab manaqib ni, Khadijah sebut begini: sepanjang aku jadi isteri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah sekalipun baginda menyinggung perasaan aku. Sepanjang aku jadi isteri baginda, sekalipun baginda tidak pernah menyinggung perasaan aku. Boleh bayangkan tak? Hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam manalah Rasulullah boleh menahan kehibaan, hiba, kehilangan isteri yang tercinta, isteri yang telah melahirkan 5 orang zuriat, isteri yang banyak memberi kata rangsang, isteri yang banyak membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Khadijah meninggal. Rasulullah rasa hiba, sedih. Begitu dengan Abi Talib. Abi Talib meninggal pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sedih sebab Abi Talib meninggal dalam agama nenek moyang dia, agama tak Islam. Kan Rasulullah ulang alik jumpa masa Abi Talib tengah sakit, jumpa pujuk, mengakulah tiada Tuhan wahai pamanku, wahai bapa saudaraku, mengakulah tiada Tuhan melainkan Allah, mengakulah tiada Tuhan melainkan Allah, Allah lah Tuhan, kan, supaya aku dapat memberi syafaat untuk engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baginda pujuk. Mana tidaknya tuan-tuan, sejak umur 9 tahun. Baginda Rasulullah umur 9 tahun sampai baginda sehinggalah Abi Talib menghembuskan nafas yang terakhir. Kalau tahun ke-9 hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda menjadi rasul ketika umur 40 tahun. So plus 10 plus 9, 49 tahun. So 49 tahun. Masa umur 9 tahun Abi Talib jaga bapa saudara Nabi SAW. Ketika umur 9 tahun Abi Talib jaga. Jadi berapa tahun Abi Talib jaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hampir 40 tahun. 40 tahun. Allahu Akbar. 40 tahun Abi Talib jaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana tak sedih baginda? Rasulullah mesti rasa sedih dengan kehilangan insan yang tercinta. Baginda sangat sayang Abi Talib ni. Baginda sangat sayang. Barangkali kita tak dapat faham. Saya bila tengok ahli keluarga yang masih lagi belum menganut Islam, perasaan itu lain. Kalau mereka bertemu dengan ajal tanpa mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bagaimana keadaan? Ini pula Rasulullah akan duduk pujuk bapa saudara masuk Islam. Bapa saudara kata tak, sampai ke sudah tidak masuk Islam. Abi Talib sampai ke sudah tidak masuk Islam.
Sehingga Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Muhammad, engkau tidak boleh beri hidayah kepada siapa yang kau mahu. Yang beri hidayah ini kerja Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah lebih maha mengetahui siapa yang layak dapat hidayah. Jadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berusaha, tapi masih lagi Abi Talib memilih untuk berada dengan agama asalnya. Jadi tuan-tuan, para sahabat-sahabat yang sedang ikuti kuliah saya melalui Facebook ni, saya dapati bahawa tahun itu memang tahun baginda sedih. Tapi lebih daripada itu, peristiwa Isra Mi'raj ni berlaku sejurus baginda Rasulullah balik daripada kota Taif. Baginda pergi Taif kan? Kan baginda buat dakwah. Mula-mula baginda cuba tengok kota Taif ni layak atau tidak untuk hijrah. Nampak masyarakatnya lembut. Mungkin ada ciri-ciri yang boleh diterima. Baginda cuba bawa Islam kepada penduduk kota Taif. Bila sampai di kota Taif, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dihalau, telah diherdik, telah dibaling dengan batu, sampai luka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, darah mengalir sampai ke sepatu. Jadi sedihlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah hantar malaikat Jibril, malaikat Jabal, dia kata malaikat yang jaga gunung ganang ni, hantar malaikat untuk bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, bagi tahu nak buat apa pada kota Taif ni. Mahu aku belah gunung-gunung atau bukit kota Taif ni, belah dua, tertimbus orang dalamnya, ataupun kau nak aku angkat dua bukit yang lagi besar, aku bawa, aku hempak atas mereka. Mana satu yang kau nak buat Muhammad? Bagi tahu aja. Apa baginda Rasulullah SAW buat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Oh, besarnya jiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Wahai Tuhan, berilah petunjuk pada kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Masya-Allah, hebatnya jiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Darah tengah mengalir ni, sakit ni darah mengalir. Daripada kepala mengalir sampai basah sepatu Nabi. Nabi berdoa, wahai Tuhan, berilah petunjuk pada kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Besarnya jiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas itu yang baginda dibawa dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Mesej yang ketiga saya faham, selain daripada kesedihan dengan Khadijah wafat, kesedihan dengan kematian bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ketiganya, mesej yang ketiga ialah Allah nak bagi tahu begini. Hei penduduk bumi. Ni menjurus pada cerita apa? Merujuk pada cerita kota Taif. Hei penduduk bumi, kalau kalian tidak mahu Nabi Muhammad, aku boleh angkat Nabi Muhammad tinggalkan bumi ni bila-bila masa. Seperti mana aku angkat Nabi Isa alaihi salam. Kalaulah manusia bersikap keras dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mustahil untuk Allah untuk mengangkat kekasih di Nabi Muhammad untuk dibawa ke langit dan tidak dikembalikan. Kita tidak tahu apa perbicaraan yang berlaku di antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Rabbul Jalil di Sidratul Muntaha. Yang kita tahu hanyalah solat 5 waktu yang dibawa turun, dan kita tahu mesej yang ditanggungjawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah buat dakwah. So ada 3 perkara yang saya sebutkan tadi. Setelah kita melihat sifat at-taqwa dan sifat ihsan dan kesinambungan munasabat surah An-Nahl, yang mana surah lebah, surah terbang, dikaitkan dengan surah Al-Isra ayat pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya di malam hari. Tuan-tuan, sorry, saya masih sikit pejabat lagi ni, tengah tanda paper, write paper. So sambil-sambil tu nak share ilmu lah dengan tuan-tuan kan. Kok tuan-tuan ada masa boleh menonton. Kalau tidak sekarang pun mungkin boleh tonton pada masa yang lain. Penting untuk kita tahu perkataan yang dimulakan di pangkal surah. Perkataan yang dimulakan di pangkal surah Al-Isra ialah Subhana. Lafaz subhana, maha suci Allah.
dalam bahasa Arab dipanggil isim masdar, kata terbitan. So daripada kata terbitan itu boleh dihasilkan perkataan yang sama waktu dengan dia ataupun sama function dengan dia. Baik, perkataan subhana, kita ambil subhana dulu. Kita letak dalam ingatan kita subhana bawa tepi, kemudian kita cuba keluarkan daripada subhana perkataan sabbaha. Ada surah yang dimulakan dengan sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Kita jangan tinggalkan subhana, kita fikir sekarang sabbaha. Sabbaha maksudnya maha suci Allah. Sabbaha maksudnya telah bertasbih memuji Allah. Telah memuji Allah. Itu maksud sabbaha. Kalau kita belajar bahasa Arab, dia panggil fi'il madhi ataupun past tense. Benda yang sudah lepas. Okey. Daripada subhana, ada tak perkataan lain selain daripada sabbaha? Ada. Apa dia? Yusabbihu. Yusabbihu, sedang bertasbih memuji Allah. Yang membawa maksud sedang bertasbih memuji Allah, iaitu present tense ataupun dipanggil dalam bahasa Arab dipanggil sebagai fi'il mudhari', iaitu sedang berlaku dan akan terus berlaku. So kita ada sabbaha, kita ada yusabbihu. Sabbaha fi'il madhi past tense, telah bertasbih memuji Allah. Yusabbihu fi'il mudhari', present tense, sedang memuji Allah dan akan terus memuji Allah. Ada satu lagi perkataan yang boleh dihasilkan daripada subhana. Apa dia? Sabbih. Fasabbih bihamdi rabbik. Maka bertasbihlah sekarang. Bertasbihlah engkau sekarang memuji Allah Subhanahu wa taala. Begini, relax. Tarik nafas. Okey. Ada 3 kan? Sabbaha, yusabbihu, sabbih. Betul? Sabbaha, sabbaha. Sabbaha, apa dia? Fi'il madhi, lepas. Yusabbihu, fi'il mudhari', sekarang dan seterusnya. Ketiganya, sabbih, fi'il amar, sekarang. Saya nak tanya senang aja soalan. Soalan senang aja. Ketiga-tiga keadaan ini terikat dengan masa atau tidak? Ya, betul. Terikat dengan masa. Sebab fi'il madhi dulu. Masa dulu. Fi'il mudhari' present tense sekarang. Masa. Dia terikat dengan masa. Bertasbihlah sekarang. Juga terikat dengan masa. Ketiga-tiga keadaan terikat dengan masa. Fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Sabbaha terikat dengan masa. Yusabbihu terikat dengan masa. Sabbih terikat dengan masa. Subhana tidak terikat dengan masa. Subhana tidak terikat dengan masa. Ustaz, apa yang Ustaz sampaikan ni? Begini. Tiga perkataan tadi, sabbaha, yusabbihu, sabbih terikat dengan masa. Subhana tidak terikat dengan masa. Allah nak beritahu, wahai manusia, kalau kalian daripada mula dijadikan Adam alaihi salam sampailah manusia yang terakhir sekali yang akan mengembuskan nafas, kalau seluruh manusia yang aku jadikan daripada manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir lupa, alpa, tidak bertasbih memuji aku, ingat sesungguhnya aku suci dengan sendirinya. Dengan lafaz subhana. Subhana itu membawa maksud Allah Subhanahu wa taala maha suci dengan sendirinya. Maha suci dengan sendirinya. Jadi tidak terikat dengan puji-pujian manusia. Allah sendiri maha suci. So ini bahasa Arab ni, dia bahasa Al-Quran, dia sangat unik tuan-tuan. Sebab itu kena berhati-hati. Saya pun dalam proses banyak benda saya kena belajar. Kita berhati-hati. Kadang-kadang saya rasa macam terkejut bila ada individu-individu yang tertentu memberi pandangan mengenai ayat-ayat Quran, tafsiran ayat Al-Quran just berdasarkan kepada translation. Dia kena belajar bahasa Arab sebab bahasa Arab ni bahasa yang sangat unik. Baik tuan-tuan dan para peminat kuliah melalui Facebook saya ni.
Itu subhanah. Kemudian Allah Ta'ala sebut Alladhi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya di malam hari. Bi'abdihi. Cuba tuan-tuan perhatikan. Saya lupa lah. Tadi patut saya nak suruh tuan-tuan pegang mushaf, pegang Quran. Ataupun boleh tuan-tuan buka melalui handphone. Quran yang tuan-tuan save dalam handphone pun boleh buka. Tengok surah Al-Isra tu. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Asra ini tuan-tuan, dia ada perkataan sara. Asal perkataan sara. Sara ini berjalan. Asra telah dijalankan. Dia bahasa Arab itu saya kata unik. Dia kata kalau dakhala masuk, kalau adkhala telah dimasukkan. Zahaba telah pergi, adhaba telah dipergikan. Beza. Bila sebut asra telah dijalankan. Jadi maksudnya bukan Nabi Muhammad berlari sendiri, bukan Nabi Muhammad buat sendiri. Tak. Ada satu kuasa yang jalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuba lihat dalam surah Ar-Rahman. Dalam surah Ar-Rahman Allah berfirman, Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sadaqallahul azim. Wahai jin dan manusia, kalau kalian rasa boleh merentasi setiap pelusuk langit dan bumi, pergilah. Rentasilah. Ingat, kamu tidak akan mampu rentasi sekalian itu melainkan dengan kekuasaan Allah. La tanfudhuna illa bisultan. Kamu takkan mampu buat melainkan dengan satu kekuasaan. Kekuasaan itu adalah kekuasaan mutlak yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang jalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah yang jalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lihat bi'abdihi, dengan hambanya. Saya pernah dikemukakan beberapa soalan. Ada yang berpendapat bahawa yang Isra Mi'raj ni Nabi pergi, roh saja pergi, jasad tinggal. Dia macam mimpi, kan? Jadi macam-macam pandangan. Bila kita perhatikan ayat Quran, kita perhalusi vocabulary dalam Al-Quran, mufradat dalam Al-Quran, kita akan dapati jawapan dia, tuan-tuan. Cuba lihat, bi'abdihi, dengan hambanya. Kenapa Allah guna perkataan hamba? Allah tak guna perkataan birasulihi binabiyihi. Pertama sekali, maqam ubudiyah, maqam menjadi hamba lebih tinggi daripada apa-apa maqam sekalipun. Satu. Yang keduanya Allah nak beritahu bahawa lafaz abd, hamba, lafaz hamba ini atau abd itu tidak akan tercapai maksudnya sekiranya tidak ada dua unsur. Abd mesti ada dua unsur. Unsur pertama adalah unsur ruh. Unsur kedua adalah unsur jasad. Ruh dan jasad perlu ada bersama. Maksudnya, abd, perkataan abd tidak akan digunakan oleh Al-Quran sekiranya tidak ada unsur ruh, tidak ada unsur jasad. Hi digunakan bi'abdihi, dengan hambanya. Maka dengan hambanya itunya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu bila digandingkan dengan ganti nama Allah ni, bi'abdihi, abdi. Jadi semua ini adalah tashrif untuk memperlihatkan kemuliaan dan kedudukan Nabi Muhammad di sisi Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita akan sambung esok malam. Saya kira sampai situ dulu. Kita ambil sampai perkataan bi'abdihi. Jangan lupa bersama-sama saya. Besok insyaAllah kita akan bersiaran lagi melalui Facebook untuk kuliah Isra Mi'raj yang sampai habis lah. Kita akan sambung-sambung. Ya tuan-tuan. Jadi besok jangan lupa temu janji kita pukul 8 malam. Sekali lagi, jaga hygiene, jaga makan minum, banyak minum air kosong, vitamin jangan tinggal.
makan buah-buahan, sayur-sayuran supaya kita dapat protect diri kita daripada sebarang jangkitan. Jaga anak isteri di rumah, banyakkan doa. Ini masanya untuk kita hidupkan suasana dalam rumah kita, baca Quran, berdoa, solat berjemaah, ya. Cubalah tuan-tuan, kita bergantung harap pada Allah. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Penyayang, Maha Pengasih. InsyaAllah mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga bertemu kembali esok jam 8 malam, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.